Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam sejahtera, salam pertemuan, salam di alam maya. Saya mendoakan agar anda sentiasa walafiat, sentiasa sihat. Cuma cuaca sekarang ni sekejap hujan, sekejap panas. Apa cikgu tak nampak ya saudara Duhai. Boleh dapat rapat sikit tak? Ni tak nampak dia punya tulisan. Ni komen pembaca. Tak nampak. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Saya tengok dia. Fuwi, how are you Fuwi? Zaidin. Betul dia rapat sikit dah. Kalau rapat sikit. Jadi keadaannya setara technical. Saya ni dah tua-tua jauh tu tak berapa nampak. Begitulah keadaannya dengan komen. Saudara tak boleh pula ni. Okey, baiklah saudara, boleh siapa ada phone sini, saya nak tengok ini apa phone yang boleh live. Saya tak tengok ni komen. Minta phone satu lagi kalau ada. Bantu saya sebab siapa yang beri komen, saya nak tengok komen dari pembaca. Itu penting sebab malam ini kita membicarakan sesuatu yang agak serius tentang kedudukan negara kita yang menghadapi gelombang suasana yang tidak menentu. Baik saudara, seperti biasa, hari ini adalah tanggal 23 Oktober, hari Sabtu 2021. Artinya sudah 563 hari negara kita dicengah oleh virus corona. Dan mengikut laporan daripada Kementerian Kesihatan, hari ini ada sedikit penurunan. Semalam 6,630 dan hari ini cuma 5,828. Masih lagi angka yang agak tinggi. Untuk kita lebih berhati-hati saudara ya. Dalam suasana hari ini, apa khabar saudara Coca-Cola? Jangan marah pada Ismi saudara. Saya tadi berbual dengan saudara Ismi melalui telefon. Beliau balik ke kampung halamannya di Baling, saudara ya. Apa khabar Puan Hamidah Kamat? Nur Maria, apa khabar? Waalaikumsalam. Ini saudara Abang Long, Roza, Jumadi, Taram Syah, apa khabar orang Muar? Saudara Taram, lama kita ya. Kalau saya ke Muar tu lain tak ada, cari ini asam pedas. Asam pedas jalan apa nama dulu lupa itu hari. Sedap makan dengan saudara Taram Syah. Baik saudara, jumlah keseluruhan jangkitan virus corona sudah meningkat kepada angka 2,426,050 orang warga kita yang disapa oleh virus corona. Saudara, dan jumlah untuk bulan ini sahaja pada hari ini tanggal 23 Oktober, jumlah untuk bulan ini saja warga kita yang dijengah oleh virus corona sudah mencapai angka 179,845. Itu saja yang dapat saya beri laporan, kerana saya tidak dapat memberi laporan saudara Syamsul, saudara Rosli, Surlan, saudara Tuan Abdul Rahman, saudara Bakat. Saya tidak dapat memberi laporan negeri-negeri dan juga kadar kematian pada hari. Tak tahulah macam mana Kementerian Kesihatan ni. Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang dia tak bagi, begitulah. Jadi ini meninggalkan 1000 pertanyaan kepada warga kita ya saudara. Baik, usai saya memberi laporan ini, jangan lupa e-commerce. Kita e-commerce. Saudara boleh berhubung dengan anak saya Azhar di talian 0113304141. Dengan Azhar jangan lupa bolehlah memesan Al-Bakur. Bakur ni adalah untuk membakar agar suasana aroma di rumah saudara sentiasa mewangi. Ingat saudara, wangi-wangian itu kegemaran baginda Rasulullah SAW dan juga kegemaran para malaikat. Tetapi kalau wangian-wangian ini adalah yang dibenci oleh syaitan. Jadi kalau rumah kita berbau tak harum, sila-silalah mengundang syaitan. Katanya, itu mengikut apa kefahaman saya saudara. Bila dengan Azhar tu jangan lupalah rendang tok dan baulu berdal ibunya. Saya sekarang ni berada di Perak saudara. Dan jangan lupa Siti Farehah. Siti Farehah juga saudara boleh menghubungi beliau untuk mewawarkan produk saudara. Sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Bila bercakap dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap makan. Dan kalau saudara yang tinggal di Lembah Kelang, jangan lupa saudara,
berhubung dengan Syauqi Kizinis. Ini untuk warga Lembah Kelang saja. Beliau boleh menghantar buah-buahan yang grade A, harga lebih murah dari pasar raya, lebih murah daripada pasar, kedai-kedai. Itu seperti apple, kiwi, anggur. Saya minat saya buah kiwi, manis saudara, memang manis. Boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Ini untuk warga Lembah Kelang saudara. Dan akhir sekali jangan lupa, ini sambal kering dari dapur Cik Siti kita. Ini boleh dinikmati makan bersama nasi dan telur saja. Telur goreng saudara. Makan sambal goreng Cik Siti ini memang sedap menjilat jari. Boleh saudara hubungi Saudara Muhammad Niza 0194824504. Itu e-commerce. Baik saudara, kita masuk sedikit tazkirah singkat. Tazkirah kita hari ini saudara para pembaca ya, saya melihat dan cuba kita fahamkan. Mungkin ramai tidak tahu, termasuklah diri saya, tetapi saya dah membaca culipan yang tersiar dalam internet dan dihantar kepada saya. Jadi mengapa alim ulama berwasiat agar dikebumikan mayatnya di tempat mereka mengembuskan nafas terakhir? Ini banyak orang tidak tahu. Jawapan akhirnya kita bertemu perbezaan yang agak ketara antara orang yang berilmu dengan orang yang disifatkan agak jahil. Iaitu jadi Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang lelaki kelahiran kota Madinah meninggal dunia di Madinah. Maka Rasulullah SAW menyembayangkan jenazahnya, dan baginda kemudiannya bersabda, alangkah baiknya andai, kata beliau, meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya. Jadi maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Baginda bersabda, sesungguhnya apabila seorang lelaki meninggal dunia bukan pada tempat kelahirannya, akan dihitungkan ganjaran pahala seluas jarak antara tempat kelahirannya hingga ke tempat di syurga nanti. Begitulah saudara, sedikit tazkirah singkat. Baik saudara, ini mana technician saya ni, jangan lupa untuk masukkan Instagram. Sila switch on the Instagram, sebab saya bila sampai kepada bab Instagram ni, saya menekan saudara, ini adalah kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Apa khabar Cikgu Hibil? Saya cuba menghubungi saudara, nampaknya telefon off. Tadi saya berada di kampung saudara bersama dengan saya, tetapi telefon saudara nampaknya off. Dia tak dapat. Saya ingat nak berlive dengan saudara malam ni. Okey, bagaimanapun menurut Cikgu Hibil, dia kata boleh jadi kita membenci pada sesuatu padahal ianya baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ianya buruk pada kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ini culipan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Kerana saudara mengikut Dr. Newton Bremer, rahsia terpenuhnya sesuatu adalah melakukannya sekarang juga. Artinya rahsia itu hanya akan terpenuh apabila kita melaksanakan sesuatu. Okey, terima kasih saudara Hibil atas kiriman saban hari menghantar kepada saya kiriman culipannya. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Hari ini hari Sabtu, saya tak tahu apakah ada mana ada pejabat kumpulan wang simpanan pekerja yang keluar, yang dibuka. Bagaimanapun, kita tunggulah 2 hari lagi. Mungkin ada rezeki bagi mereka yang tak berkesempatan mengeluarkan wang daripada tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Kita harus terus menuntut saudara. Jangan khawatir, ini adalah wang kita, simpanan kita. Kita minta supaya kalau boleh kumpulan wang simpanan pekerja mengeluarkan, mengizinkan agar para penyimpan mengizinkan mereka mengeluar wang simpanan mereka RM10,000 secara tuntas. Ini tuntutan daripada pergerakan pemuda UMNO, tuntutan daripada Presiden UMNO, tuntutan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Najib dan warga UMNO keseluruhan serta rakyat khususnya dalam keadaan ekonomi yang tidak begitu menggembirakan kita, dalam suasana ekonomi yang masih muram dan suram temaram. Saudara, jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan agar kumpulan wang simpanan pekerja mestilah ada sedikit keprihatinan kepada rakyat warga kita saudara ya.
Apa khabar Sally, Fau, how are you? Zailan, Ismi is watching. Sahabat saya Ismi, jangan marah pada dia. Saya selalu menyatakan secara bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan kita risau. Dan saya ingin berpesan kepada teman-teman yang berada di anjung kuasa bahawa negara akan muflis kalau kita berbelanja tanpa had. Perbelanjaan negara itu perlu berdikit-dikit. Jangan sampai nanti kita berbelanja tanpa had, negara kita menjadi negara seperti Greece ataupun seperti Venezuela, di mana rakyat terus hidup dalam keadaan hyper inflasi. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, jangan sekali berpaling. Jangan sekali berpaling. Itu sebelum saya memberi pencerahan ini, saudara, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Ini Pak Nazil mengirim pantun kepada saya setiap hari. Apa khabar Pak Nazil? Moga Pak Nazil sihat. Kata Pak Nazil ni bekas guru. Dia seorang yang bijak dan banyak mempunyai perkataan-perkataan yang saya kadang-kadang saya sendiri pun tak terjumpa, saudara. Kata Pak Nazil, kekubang cenok berasa gusar, di aram temaram melepas lara. Jangan seronok berelawan besar, halal haram sesin pun dikira. Saudara, kalau kita menjadi pemimpin, jangan kita seronok dengan wang kita dapat, gaji dan allowance-nya, tapi akhirnya setiap sen itu akan dikira kalau tak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Cenok itu sebenarnya bukan cenuk. Cenok adalah sejenis burung, dan kubang cenok adalah kawasan di mana di sawah padi yang berlumpur. Jadi boleh jadi macam burung merpati, bukan, dia macam burung bangau, saudara. Jadi cenok. Sebab itu saya kata saya suka dengan Pak Nazir ni, dia punya menggunaan ayat-ayat, kadang ayat-ayat baru yang saya tak ketemu. Kita ingatkan cenok itu cenuk, rupanya tidak. Cenok adalah sejenis burung. Tambah Pak Nazir lagi, lemak selayang diberi jiran, sambal kerang gulai kembung. Orang yang menyanggah kebenaran, dialah orang bersifat sombong. Jadi kalau kita menyanggah setiap kebenaran, maka kita adalah orang yang bersikap sombong. Itulah tadi pantun yang dikirimkan oleh Pak Nazil. Baik saudara, usai pantun kita mesti memberi peringatan tentang bidang gedung ilmu sedikit, saudara. Kerana menjadi idola bangsa kita yang terdahulu, mereka mau melihat pemimpin. Siapakah pemimpin yang menjadi idola bangsa kita? Ini culipan kata-kata yang penuh berarti bagi setiap pemimpin. Menjadi kenyataan pimpinan terdahulu, warga kita yang 20 tahun, 30 tahun, malah 50 tahun dahulu, mereka menyifatkan bahawa pemimpin itu hidupnya memegang wakil. Jadi bahawa dia kalau jadi wakil rakyat, dia memegang wakil. Jadi kepercayaan rakyat. Matinya memegang amanah. Ke laut tidak hanyut. Ini pemimpin ni. Dia kalau dia ke laut, dia tidak akan hanyut. Ke darat tidak akan sesat. Ke hulu tidak berseteru. Ke hilir tidak membazir. Ke gunung tidak tertarung. Ke lembah tidak terhina. Itu pemimpin yang diharapkan. Kata lagi mereka, kerana pemimpin bangsa itu bersifat yang sakit dijenguk-jenguk. Jadi pemimpin kena selalu menyantuni rakyat, saudara. Yang senang dijelang-jelang, maksudnya dilambai-lambai, saudara. Yang dekat diingat-ingat, yang jauh ditinjau-tinjau, yang kaya disapa-sapa, yang susah dipapah-papah. Itulah pemimpin. Dia melihat pada rakyat, kalau susah tu dipapah, dia membantu rakyat. Bukan macam sekarang kadang-kadang ni, rakyat dalam keadaan susah, mereka berpesta dalam kesenangan, saudara. Dan warga bangsa amat mendambakan pemimpin Melayu kita ini ketika berisi beri memberi. Kalau dia ada wang yang lebih, dia sanggup beri memberi. Ketika susah, rasa merasa. Ketika berlebih, berbagi kasih. Ketika kurang, berbagi sayang. Itu pemimpin kita, saudara. Jadi amatlah diharapkan agar pemimpin bangsa Melayu itu, saudara, ketika mendapat, sama berlaba. Jadi kalau dia dapat apa-apa, sama-samalah berlaba. Ketika hilang, sama-sama merugi. Ketika sakit, sama-sama berpahit. Ketika senang, sama-sama berlapang. Kita sambung lagi malam besok culipan gedung ilmu kita. Saudara, saya ingin beri peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube
maka adalah menjadi tanggungjawab anda atas setiap suntingan yang anda lakukan. Dan begitu juga komen-komen daripada pembaca, anda harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak berkemampuan untuk menyunting ataupun melihat ataupun menapis setiap persoalan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara boleh bersetuju, saudara juga boleh tidak bersetuju. Cuma bila saudara menghantar kiriman, bertanya pada saya ataupun mau menyinggung ataupun menyongsong persoalan yang saya utarakan, saya harap agar saudara kalau boleh gunakanlah bahasa yang baik saudara. Ingat saudara, ini kita adalah warga cinta damai. Kita juga menyantuni setiap isu itu dengan penuh harmonis. Saudara, baik, itu peringatan saya. Terbatuk sikit. Dan bersama saya malam ini saya adalah tetamu special, tetamu istimewa saya. Teman, sahabat karib lama saya. Petang tadi kami sama-sama makan seafood di Anjung. Beliau adalah yang berhormat Tuan Haji Yahya Muhammad Noor. Tapi bagi saya, bagi rakyat di kawasan Manjung ini, lebih mengenali beliau adalah sebagai Cikgu Ya. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Dari segi prinsip berpolitik, okey saudara, saya dengan Cikgu Ya kami bertentangan. Saya warga UMNO, Cikgu Ya adalah warga Pakatan Harapan, PH dan Amanah. Sebab dulu satu ketika dulu masa muda-muda dulu saya, kalau saya balik ke kampung, kalau berjumpa dengan Cikgu Ya, walaupun beliau waktu itu orang kuat PAS. Dulu dia kuat PAS. Kemudian bila dia keluar pada PAS, dia bertanya tiket Amanah. Saya cuma katakan, Cikgu Ya, I wish you all the best. Sebab saya tidak boleh berkempen, saya tak boleh mengatakan apa-apa. Tapi tiba-tiba menang Cikgu Ya. Banyak menang Cikgu. 1,200 1,200 first time. Dan waktu itu Parti Amanah baru ditubuhkan tak rasanya? Ya, baru. Boleh cikgu ceritakan sedikit. Saya bagi peluang. Saya ingat kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Bagi saya menyantuni semua parti. Parti tidak salah, yang saya selalu katakan. Yang bersalah adalah pemimpin ataupun pimpinan. Cikgu silakan. Ya, Parti Amanah ditubuhkan pada 16 September 2016. Kemudian memasuki pilihan raya pada 2018, iaitu 5 hari bulan 5 bulan 9. Berapa bulan sajalah? 9 hari bulan 5. Oh, 9 9 bulan 5 2018. Jadi itulah kali pertama Parti Amanah masuk dalam pilihan raya. Pertama sekali masuk gelanggang tiba-tiba berjaya. Hebatlah macam Muhammad Ali Cikgu Ya ni. Dan itu adalah kurniaan Allah. Saya suka dengan Cikgu Ya satu saja. Dia apa-apa pun dari dulu dah, sejak kami kecil lagi, dia kadang-kadang saya provoke, dia tidak mudah untuk melayan provokasi saya. Dulu kalau saya balik, "Oi, pas, apa khabar?" Dia senyum ya. Maknanya tidak semudah itu melatah. Betul lah saudara, sebagai pemimpin sepatutnya tidak boleh sentiasa melatah. Kerana saudara, saya melihat ini kita tengok Cikgu Ya, ulama dulu-dulu kita lihat ulama dulu, sebab Cikgu Ya ni datang daripada PAS. Macam Imam Syafi'i, tangan dan kakinya dirantai lalu dibawa menghadap pemerintah Amirul Mukminin dan hampir-hampir dipancung kerana dituduh Syiah dan pemecah belah masyarakat. Tak begitu Cikgu Ya? Betul. Itu Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi pula ditangkap, dipenjara, disiksa, dicambuk, dipukul dan dipaksa minum racun oleh pemerintah. Lalu baginda meninggal dunia kerana tidak setuju dengan dasar-dasar pemerintah ketika itu. Hebatnya imam-imam kita terdahulu menyata kebenaran. Tak gitu Cikgu ya? Betul. Kemudian Imam Maliki. Imam Maliki seorang lagi dicambuk dengan cemeti. Ni zaman dulu pun pemerintah ni zalim masa tu dah. Jadi dicambuk dengan cemeti lebih kurang 70 kali sepanjang hayatnya oleh pemerintah kerana sering mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan kehendak pemerintah. Sebab itu sabda baginda junjungan baginda mengatakan, kalau boleh sebagai seorang ulama, biarlah umara itu mendatangi ulama, bukan ulama mendatangi umara. Tak gitu? Betul. Boleh cikgu kupas sikit? Memang begitulah. Kita tengok Rasulullah tu sendiri bagi kenapa
segelintir ataupun ramai, boleh dikatakan ramai yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. kerana bukan kerana sifat ataupun karakter Rasulullah itu, Ya. tetapi adalah ajaran yang dibawa. Jadi bermakna sebelum itu masyarakat Arab ketika itu ialah jahiliah, Ya. dan apabila diubah jadi mereka tidak bersetuju. Bukan bermakna tamadun yang dipersoalkan, tetapi ajaran yang dibawa. Okey. Jadi ketika itu Rasulullah itu tidak disukai, tidak digemari oleh masyarakat adalah kerana membawa kebenaran. Jadi dengan kata lain, sesiapa saja yang membawa kebenaran tidak semestinya diterima. Oh, ya ya. Hinggakan keluarga sendiri ataupun masyarakat di sekelilingnya apabila mengubah kepada tradisi dan membawa kebenaran, iaitu ajaran yang dibawa, Ya. maka ramailah yang menolaknya. Jadi di situlah kehebatan Rasulullah, ditolak kerana kebenaran yang dibawanya. Tetapi berbeza dengan hari ini. Ya ya, sila. Pada masa kini, orang menolak individu-individu tertentu bukan kerana kebenaran, tetapi mungkin kerana pribadinya. Terutama misalnya apabila kita sebagai seorang da'i ataupun seorang pendakwah ataupun ahli politik, Ya. kita ditolak kerana bukan kebenaran yang dinyatakan tadi, Ya. bukan prinsip yang benar yang mengikut Quran dan Sunnah, Ya. tetapi kerana pribadinya sendiri ditolak. Begitu Ya. sedikit kupasan ataupun penjelasan. Ya, jadi sebab rupanya Imam Hambali pun rupanya dipenjara oleh pemerintah ya. Artinya imam-imam terdahulu mereka masuk penjara ya. Ya, kita tengok sendirilah. Ya. Kalau itu dahulu kita tengok almarhum Hamka tu sendiri. Buya Hamka. Buya Hamka. Walaupun bersahabat dengan Soekarno. Bersahabat, Ya, sama-sama menuntut kemerdekaan Indonesia. tetapi Ya. masih lagi diperosok dalam penjara. Ya. Jadi dalam kesempatan itu kita lihat Buya Hamka dapat melahirkan kitab yang besar. Jadi bermakna tidak semestinya apa yang kita terima ataupun yang kita perolehi, Ya. walaupun tidak berdasarkan naluri kita, Ya. tapi tetap membawa kebaikan kepada kita. Baik, itu tentang kedudukan para ulama saudara. Dan saya biasalah pendengar, viewer saya, okey, teman-teman, mereka lain tidak ingin bertanya tentang kedudukan pilihan raya negeri Melaka. Apakah Pakatan Harapan melalui Muafakat Nasional akan meletakkan calon? Sepengetahuan YB? Saya pun mendengar melalui berita. Belum ini ya. Jadi dikhabarkan bahawa PN akan meletakkan calonnya di semua tempat, Di semua kawasan. Ya. yang ditandingi. Ya. Jadi kalau kita lihat begitu, bermakna saya pun tak dapat menyatakan kerana bukan dari parti saya. Ya. Di manakah kedudukan MN? Ya. Apakah mereka bertembung? Wah, cikgu sini saya ni MN Muafakat Nasional ni cikgu. Ya, okey. Iyalah. Itu dalam politik. Ya, YB, ya. Ya, kemudian ya. Kawan dan lawan Ya. tidak semestinya kekal. Ya. There is no permanent friend and there is no permanent enemy in politics, ya. Jadi kalau mereka bertembung, contohnya, sudah tentu ada yang jadi mangsa. Yes. Pemangsa dan mangsa. Ya. Jadi kerana saya tidak mahu masuk dalam kelambu orang lain. Mulialah sifat cikgu Yaya. Biarkan mereka bertarung. Kita hanya duduk. Wakil cikgu di Melaka Adli lah ya? Wakil ini Parti Amanah? Parti Amanah di Melaka, tak silap saya ada 3 kerusi kot. Ya. Cuba tengok. Dua kerusi. Ya. Jadi yang menang ya, ini yang menang yang lepas lah. Mata PRU 14 dulu. Jadi itu terpulang kepada pimpinan Ya. untuk meletakkan calon-calon dan bilangan kerusi yang akan ditandingi. Itu di luar bidang kuasa, tetapi setakat ini belum lagi ditentukan. Okey. Dan saya melihat bahawa pilihan raya negeri Melaka ni
berterabur ni saya nampak. Sebab apa? Di peringkat pusat, di peringkat pusat kita membentuk kerajaan di mana UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, iaitu PAS, PBM, dan PAS, PBM dan UMNO itu sendiri. UMNO sendiri ya. Dan kemudian kita juga menandatangani CSA. Okey. Macam mana di Perak lah ya, Wabi ya. Jadi CSA antara kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat sahabat saya Datuk Ismail Sabri dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan Yang Berhormat Lim Guan Eng, dan juga Yang Berhormat Your President Saudara Mat Sabu. Okey. Tapi yang terbaru dapatan saya agak saya rasa ini kadang-kadang saya nak marah juga sebenarnya, Wabi ya, melampau juga PBM ni. Sebab dia menuntut agar dia diberikan Parti Berbumi Bersatu ni 8 kerusi, Wabi. Kawasan majoriti Melayu dia nak 8 kerusi. Yes or no? Otherwise kita akan lawan, kata. Walaupun dia kata Perikatan Nasional akan meletakkan di semua kerusi. Tetapi yang majoriti Melayu dia kata Parti PBM, Parti Berbumi Bersatu 8 dan PAS 5 kursi. Jadi kalau PBM 8, PAS 5, 13, Melaka tu ciput saja. 28. Jadi kalau 8 campur 5, 13, tinggal lagi 25. Tinggal lagi 15. 15 DAP ada lebih kurang 8. Akhirnya UMNO dapat 7. Ini Sewil punya perhitungan lah, Wabi. Wabi fikir macam mana pandangan Wabi lah, ya. Dia tak nak komen ke parti saya, tapi sebagai orang biasa macam mana pandangan Wabi? Is it wajar agar UMNO tidak bekerjasama kalau gini keadaan tuntutannya? Saya dah beritahu awal tadi. Berapa kursi dia nak bertanding? Siapa yang banyak, siapa yang kurang? Itu terpulang. Tinggal lagi kita melihat apakah mereka ini bersetuju dengan angka-angka pembagian itu, yang itu terpulang kepada setiap parti untuk menilai. Sama ada itu adil ataupun sebaliknya. Jadi kita daripada Pakatan Harapan, kita tak baca langkah orang. Kita baca silat kita. Bagaimana? Dan kalau misalnya selalunya kekalahan adalah disebabkan oleh kelemahan diri sendiri. Jadi begitulah yang saya boleh komen, kerana agak tidak adil. Kalau saya komen parti orang lain, sedangkan apabila orang komen kita, kita pun marah sebab itu dalam gelanggang kita. Ada pihak mengatakan bahawa seandainya UMNO bertanding secara solo di Melaka nanti, maka ini memberi advantage kepada Pakatan Harapan. Kerana berlaku pertandingan 3 penjuru, dan mungkin 4 penjuru, atau apa sebagainya. Jadi apa pandangan Wabi? Apakah ini memberi advantage kepada Pakatan Harapan? Sebagai orang Pakatan Harapan, saya orang UMNO. Kalau masa dahulu pilihan raya ke-14, kita mengharapkan pertembungan 2 penjuru dulu. Tetapi senario politik sekarang ni berbeza. Ketika itu rupa-rupanya 3 penjuru menguntungkan PH ketika itu. Betul lah? Masih ingat kan? Datuk ingat kan? Ingat. Jadi pada hari ini kita lihat bahawa formula 3 penjuru itu lebih meyakinkan untuk Pakatan Harapan. Wabi bertanya tu berapa penjuru? 3 penjuru. 3 penjuru juga ya? Iaitu UMNO, PAS, Amanah. Iaitu mewakili PH. Yes. Sebab dapatan saya pada pilihan raya yang dulu, ini keputusan kita tengok ini on paper ini atas kertas. Dari segi data, saya politik ni yang hormat, apabila kita bercakap soal kemampuan, kita kena tengok dari segi data-datanya saya. Pada pilihan lepas, daripada 28 yang UMNO Barisan Nasional bertanding, parti yang kami wakili, kita berjaya mendapat 13 kursi, Wabi. DAP dia 8 dia bertanding, 88 dia menang. Kemudian daripada Parti Keadilan PKR, dia meletakkan 8 calon, tapi dia cuma menang 3 kursi.
bersatu. PBM dia meletakkan 6 calon di negeri Melaka waktu itu. Tapi dia cuma menang 2 kerusi. Dulu dia bertanding 6, sekarang dia minta 8. Manalah, saya pun kadang-kadang apa logika yang digunakan oleh mereka. Kemudian Amanah. Amanah meletakkan 6 calon, tapi berjaya 2. Itu Adli dengan siapa, Wabi? Saya lupa lah. Oh, Wabi Petelupuh. Sebab maklum lah kan. Ya. Petang tadi balik belum buka lagi tengok. Dan PAS, Wabi? Ya. PAS meletakkan 24 calon. Result-nya nil. Zero. Macam mana kalau PAS mengatakan dia ada kingmaker? Saya tak mau memberi bola tanggung untuk Wabi Smash, tapi Wabi fikirkanlah kalau PAS ni bebas pun bertanding 5 pun 0. Jadi pandangan Wabi macam mana bila PAS mengatakan dia ada kingmaker dalam pilihan raya negeri Melaka ni? Pandangan saja, Wabi. Non-committed, ini bukan dari segi kepartian, pandangan saya peribadi. Wabi bekas orang PAS ni, baju pun hijau lagi, Wabi. Malam ni kena nak jawab itulah. Saya ingatkan saya Barisan Nasional. Ya, Wabi. Jadi begitulah. Ya. Kadang-kadang berdasarkan nafsu sarakah. Okey. Jadi kita meletakkan kita boleh menang. Ya. Tetapi bukan melalui praktikal. Ya. Ataupun kita membayangkan kemenangan itu apa ground, apa base ni. Apa alasan? Apa alasan? Ya, Wabi. Kalau setakat nak meletakkan bertanding semua kerusi. Ya. Pada pilihan raya dulu-dulu. Ya. Parti dulu. Ya. Dia bertanding banyak. Ya. Tetapi hasilnya 18 aja parlimen. 18 saja. Ya. Tak silap saya bertanding 150 lebih. Ya. Betul lah? Ya. Kalau tak silap lah. 130. 130. Ya. 18 saja. Kalau kita lihat Amanah meletakkan 27 atau 28, tetapi 11. Ya. Jadi bermakna ukur baju di badan sendiri lah. Ya, betul lah. Saya itu bukan satu komen yang saya kira very fair. Tidak bias. Ya, tidak bias, very fair, ya. Jadi maknanya itu mungkin semua orang bersetuju dengan pandangan saya. Ya. Jadi kalau kita di sini untuk memperkecilkan orang rasanya tak bagus. Tidak. Lebih baik kita bercakap secara fair. Tapi saya akan tetap berkemping untuk UMNO, Wabi. Ya, bukan untuk Amanah. Dah. Nah, kita boleh bertentangan bila sampai waktunya masuk gelanggang. Biasalah, Wabi kan. Tapi bagi saya melihat sejak akhir-akhir ini suara-suara daripada pimpinan PAS. Sebab tu kadang-kadang orang marah kat saya sebab saya kata lebay-lebay ni dah tak boleh pakai dah, Wabi. Saya tengok suaranya bercanggah dengan apa yang dinyatakan. Banyak isu-isu pimpinan PAS akhirnya di peringkat saya tak tahulah macam mana struktur parti PAS tapi macam apa berlaku di Terengganu daripada 3 orang esko, Wabi, bertanding kalah, Wabi. Bertanding kursi pemilihan. Pemilihan parti dia. Dia panggil apa ini? Naib pengurusi ke? Naib presiden ke? Bukan naib presiden di kawasan di peringkat negeri, di cabang. Ada yang kalah di Setiu, ada kalah di Ulu Terengganu dan Selangor juga. Wabi tak dengar apa-apa di Negeri Perak ke? Di Perak belum lagi. Ya, Wabi mesti ada juga kenalan dengan warga PAS sebab Wabi bekas parti. Bukan berpatah arah. Ya. Tapi kerana fokus kita banyak ke lain. Ya. Jadi biarlah luncai terjun dengan labu-labunya. Dalam. Nah, bagi saya sebab saya mendengar juga, saya tengok suara pimpinan PAS di negeri. Dia kata kalau boleh, dia kata pilihan raya akan datang dia nak bertanding semua kursi Amanah, Wabi. Semua Amanah punya kursi semua dia nak bertanding. Pilihan raya lalu Amanah di Negeri Perak menang berapa, Wabi? Amanah menang 6. Saya ingat 2 saja. 6 bertanding 12 rasanya. 50% menang 6 ya. PAS bertanding berapa? Semua lah kot. Dapatnya 3. Jadi pengaruh Amanah begitu. Dan saya tengok sekarang ni, saya melihat, saya bukan mau memperkecilkan, bukan mau mempersendakan. Saya melihat bahawa PAS sudah mengalami apa yang dipanggilkan sebagai the depreciations
depreciates of the trust ataupun penguncupan keyakinan di kalangan warga, pengundi, rakyat dan sebagainya. Ini because of their own doing. Dan yang kedua mungkin kerana terlalu banyak melontarkan retorika yang bercanggah, yang kadang-kadang tidak ada logikanya. Baik, saudara. Jadi bila kita menyentuh tentang pilihan raya negeri di Melaka, dapatan saya mengatakan bahawa pihak berkuasa, pihak berwajib, Kementerian Keselamatan Negara, pihak polis telah pun mula membuat SOP-nya. Kabarnya SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya juga telah pun membuat ketetapan. Antara dapatan saya iaitu ketetapan SOP Pilihan Raya Melaka adalah tak boleh lagi rapat umum. Jadi kalau tak ada rapat umum macam mana? Wabi tak seronok lah dah, tak rancak lah kan. Ya, rasanya pilihan raya ni mestilah nak ada pilihan umum, mesti ada pentas. Macam mana pandangan Wabi? Pilihan raya ni kita gambarkan kalau hari raya puasa tiap tahun. Hari raya haji tiap tahun. Tetapi pilihan raya 5 tahun. Jadi maknanya mestilah grandnya 5 tahun itu. Tapi walau bagaimanapun, kalau setakat memenuhkan nafsu, kehendak, tetapi kita menggadaikan yang lebih besar daripada itu, iaitu kita sedang menghadapi COVID. Jadi sebagaimana yang kita maklum, kejadian di Sabah contohnya, di PRN negeri Sabah, yang tercetusnya COVID di Malaysia. Jadi kerana saya melihat bahawa dah tak perlulah kempen yang besar-besaran. Kerana hari ini pun kita dengan media yang ada hari ini, media elektronik, media massa, semua dapat akses maklumat-maklumat, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Sebab kabarnya Wabi kemudian tak boleh ceramah, pergi kempen rumah ke rumah pun dah tak boleh. Jadi bagi saya lah kehilangan sedikit kemeriahan lah. Macam mana kata Wabi tadi lah, kemaslahan yang lebih penting pada Indah untuk menjaga kesihatan, keselamatan warga itu lebih mengatasi segala-galanya. Kemudian saya juga katanya tak boleh ada perarakan pada hari penamaan calon. Betul. Jadi pakai online ke? Tak tahulah kita. Cuma yang boleh dilakukan sepanjang kempen di Melaka, Wabi, adalah dengan media sosial. Ada harga lah saya kalau macam tu. Boleh demand tu. Tapi kita bukan orang demand. Saya cuma beri pencerahan, kan? Artinya yang boleh digunakan dalam media sosial. Artinya teman-teman Jcom, this is your time to make money. Ini kita bagi tahu pada Jcom lah. Tapi kalau saudara jolok sana, jolok sini, sekat sana, sekat sini, saya rasa itu tak membawa apa arti, bakal menambahkan kemarahan. Jadi saya rasa lebih baik kita semarakkan dunia politik ataupun landscape politik kali ini dengan alam cyber yang begitu bercambah. Wabi, sila. Saya nampak begini. Hari ini kita boleh dapat berita di mana-mana. Dengan media, dunia tanpa sepadan. Jadi kalau dulu patutlah kita pergi dengar ceramah, kerana kita maklumat hanya daripada ceramah dan media arus perdana. Arus perdana. Arus perdana dulu. Akhbar-akhbar pun dikawal oleh kerajaan kita. Wabi menyindir saya. Wabi tak baik, Wabi. Silakan Wabi. Datuk memanglah menulis dulu. Daripada baca rianya. Utusan. Jadi bila Wabi kata arus perdana, kita ni arus perdana, kita tak. Kebenaran Wabi. Itu kebenaran. Masih lagi sahabat saya ni. Jadi apabila berita yang kecuali disebut-sebutkan dahulu, yang tepat berita keluar ialah 4 nombor ekor ataupun toto. Pada ketika itu keputusan 4 nombor ekor ataupun toto itu yang benar, itu yang benar. Jadi ada berita-berita lain boleh dipersoalkan. Jadi pada hari ini berita melalui media hari ini semuanya hari ini kita live. Jadi orang Perak kata dah tak boleh ngecek dah.
kita mendahului sekarang ni. Sekarang ni berita mendahului laporan ya sekarang Habib. Ya. Jadi sebab itu yang keduanya saya nampak ialah pemikiran hari ini sudah berubah. Ya. Dan kerana saya sendiri bercakap Ya. kita jangan sewakan otak kita pada orang lain. Jangan kita sewakan otak kita pada orang lain. Okey, maksud Habib macam mana? Ataupun dengan kata lain, jangan pajakkan otak pada orang lain. Kita ingat masa dulu Ya Habib. Musim durian, adalah orang datang pajak kebun durian kita. Betul. Okey. Jadi bila kita pajakkan, tuannya akan dapat durian yang dimakan tupai aja. Itu pun apabila terpulang pada orang yang memajak itu nak bagi ihsan. Nak bagi ihsan. Ya. Kita tengok durian dulu, kita ingat kita punya, sepertilah menang sorak kampung Tegadai. Ya. Jadi bermakna hari ini kita mesti berubah dari segi berfikir bahawa undi yang kita beri itu mestilah benar-benar kita faham kepada siapa nak diberi. Kerana itulah yang menentukan masa depan generasi. Ya. Kalau dulu sedikit sogokan, itulah yang mereka banggakan, tetapi akhirnya negara porak-poranda, rakyat tidak berada dalam keadaan sejahtera. Okey. Jadi dengan kata lain, hari ini walaupun belia 18 tahun dibenarkan mengundi, itu juga menunjukkan bahawa kematangan belia adalah lebih cepat. Kematangan anak muda lebih cepat. Ya. Kenapa? Mereka telah pun diberi tanggungjawab yang paling besar, menentukan hala tuju negara. Adalah di tangan mereka. Ya. Itu komen saya. Ya. Nah, Wabi, sepintas lalu ni biasalah sebab saya dah berjanji dengan pelayar-pelayar saya pada pilihan raya yang lalu, kawasan yang selesa bagi UMNO ada 5 kawasan di Melaka, Wabi. Ini untuk UMNO iaitu kawasan Sungai Rambai, kawasan Serkam, kawasan Kuala Linggi, Tanjung Bidara dan Air Limau. Ini Wabi, kalau ada kawan-kawan cakap tak payah bertanding lah kawasan tu, Habib bukan cakap besar, tidak, insya-Allah kata ini sebab majoritinya yang kita menang itu is a landslide majority. Mana dalam poket lah. Itu kita punya bekalan lah. Jadi kita nak masuk ni Wabi kena ada bekal Wabi. Fixed deposit. Kalau tak ada deposit macam mana nak masuk Wabi? Kemudian kita ada juga 8 kawasan yang kita menang, tapi kita tak boleh anggap sebagai fixed deposit. Jadi warga jentera UMNO kena fikir cara macam mana sekalipun di 8 kawasan, iaitu Lendu, Tabur Naneng, Gadik, Asahan, Pantai Kundo, Air Molek, Rim dan Merlimau. Jadi ini 8 kawasan ni pun kita boleh anggap sebagai fixed deposit, tetapi kena kerja keras lah. Sebab dari segi pola-pola undian yang kita dapat begitu, majoritinya tidaklah begitu solid Wabi. Dan ada lagi 5 kawasan. Sebab kalau 5 campur 8 baru 13. So jadi ada 5 kawasan lagi. Inilah kawasan yang paling kritikal, yang membolehkan sama ada UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan atau tidak. Iaitu kawasan-kawasannya terletak ini terletak pada calon Wabi sebab antaranya lah Pengkalan Batu, Duyung, Bemban, Kelebang dan Macap Jaya. Sebab jadi keputusan yang lalu kerana kebanyakan pengundi merasa kecewa apabila UMNO Barisan Nasional terlalu berlapang dada meletakkan calon-calon di kawasan majoriti Melayu, tapi kita bukan resis tapi inilah adalah kehendak pengundi. Ini 5 kawasan. Kalau 18 kawasan ini rasanya tidak ada masalah untuk UMNO kalau pimpinan sebab itu saya kata berkali-kali pimpinan kalau dia mendengar dan melihat dari segi data dan untuk 4 kawasan ni Wabi, saya selalu katakan atas erti perkongsian kuasa, apakah Wabi bersetuju dengan saya atau tidak, MCA MIC ini kena bertanding lah di Bandar Hilir, di Kota Laksmana, di Kesidang dan di Air Keroh. Ini kawasan di mana bilangan pengundi majoritinya bukan Melayu. Jadi kalau mereka boleh menang, barulah duduk bersama kita berbincang atas nama perkongsian kuasa, sebab dia mewakili warga ataupun rakyat
bukan Melayu, mewakili kluster-kluster rakyat sebegini, baru saya katakan perkongsian kuasa. Apakah Wabi setuju dengan saya? Saya nampak begini ya. Ya. Bagi kita, pengundi kita ialah pengundi Melayu kan? Ya, ya. Ya. Melayu. YB ni bila nak sebut begitu dia seriau. Saya bukan nak ingat nak grill YB, tidak. Ia minta pandangan. Iyalah. Ya. Kita tengok ya. Kebanyakannya kita bertanding sebagai orang Melayu. Ya. Dia bertanding di tempat Melayu. Ya, ya. Dan amat mungkin kata dalam UMNO dia tidak letak pun. Ya. Kawasan majoriti Melayu pun letak calon Melayu. Diletakkan di tempat bukan Melayu. Ini berlaku di Johor pada hari lepas tu, sebab tu akhirnya rakyat turang senang undi protes berlaku. Kerana toleransi yang ditunjuk oleh UMNO tu begitu melebar. Itu tanda UMNO ikhlas Wabi dalam persahabatan. Jadi yang itu yang tidak praktikal nanti. Tidak praktikal tapi ikhlas. Tetapi ikhlas. Ikhlas tapi jauh. Jadi bermakna Ya Wabi. Senario pada hari ini kita selepas COVID dipanggil new norms ataupun norma baru. Dinamika politik. Ya Wabi. Jadi bermakna hari ini kalau benarlah rakyat Malaysia itu yang ingin dibentuk oleh Perdana Menteri, iaitu keluarga Malaysia. Ya. Jadi keluarga Malaysia merentasi segala-galanya. Ya. Dan itu adalah bergantung kepada capability. Ayat ni kita kata calon tu sendiri. Ya. Bukan dia menunggang atas ini kelebihan orang lain jadi kalau begitu barulah negara boleh maju. Okey. Itu pandangan saya. Dan saya melihat Wabi contohnya macam di Parlimen Hang Tuah Jaya. Di Parlimen Hang Tuah Jaya kursi Pengkalan Batu. Pengkalan Batu dia mempunyai N15 Pengkalan Batu, dia mempunyai 21,182 pengundi. Yang baru belum nampak lagi, tapi saya ingat dalam 10%, 15% begitulah pengundi baru. Dulu UMNO Barisan Nasional meletakkan calon MCA. Daripada 21,182 pengundi, UMNO meletakkan calon MCA Chua Lian Chai yang akhirnya mendapat undian sejumlah 6,471. Saya melihat ini merupakan solid undi daripada warga Melayu. Kemudian DAP dia pula tunjuk pula bahawa dia meletakkan beliau Saudara Nur Hizam Hassan Bakti. Akhirnya beliau sepanjang jalan lah kan. Daripada DAP dia dapat 9,227. Dan Ramli Dalip daripada PAS mendapat 2,230. Jadi majoriti yang diperoleh oleh beliau adalah 2,756. Sedangkan Wabi pengundi di kawasan Pengkalan Batu 65% adalah Melayu. Pengundi bukan Melayu Cina 28%, India 1%. Di sini saya katakan tadi, kalau UMNO Barisan Nasional meletakkan calon ini, saya rasa bahawa malam saya kata ada undi protes di kalangan warga yang rasa ini Melayu, jadi kita menyemai politik resis kan. Jadi kawasan Melayu letakkan MCA. Jadi ini juga berlaku di Johor, banyak berlaku Kemudian begitu juga di Air Keroh Wabi. Di Air Keroh N16 jumlah pengundi adalah 25,407 orang. Dan UMNO meletakkan calon MCA. Jadi Chua Keng Hua dia dapat 5,018. DAP meletakkan Kek Chi dan PAS meletakkan Sepri Rahman. Sedangkan itu yang saya agak macam lepas boleh masuk gelanggang ni pula Wabi. Kerana pengundinya daripada 25,407 itu Melayu cuma ada 40%. Pengundi bukan Melayu Cina ada 50%. Dan keturunan India ada 8%. Saya pun hairan macam mana PAS berani. Nasib baik tak hilang deposit dia Wabi. Kemudian di kawasan Bukit Katil. Bukit Katil ini your party man di Bukit Katil jumlah pengundinya 25,072 orang. UMNO meletakkan Saudara Yunus Hitam
dan amanah meletakkan saudara Adli Zahari Wabi daripada Parti Amanah, mantan Ketua Menteri. Oh, pertahankan dia punya mantan Ketua Menteri. Marah betul Ketua Menteri ni dijatuhkan. Dulu marah masa kita jatuhkan Niza. Masa itu masa PAS Wabi ada ubi ada batas. Kemudian PAS meletakkan saudara Muhammad Puhat Bedul. Dalam 25,072 pengundi itu Wabi, majoriti Melayu adalah 64%, Cina 30% dan India 4%. Saya berkeyakinan yang 30% itu semua go to the Amanah lah tak itu Wabi. Sebab waktu itu semua bertanding di bawah Parti Keadilan Wabi bendera Keadilan. Di bawah bendera Keadilan. Di sini lah saya katakan Bukit Katil UMNO kena bekerja keras lah. Kemudian saudara di Air Molek, di kerusi Air Molek, jumlah pengundi adalah 11,703 pengundi. UMNO meletakkan saudara Rahmat Mariman dan PKR meletakkan calon Farhan Ibrahim di situ. Jantan Abdullah daripada PAS bertanding. Dia meletakkan saudara Jantan Abdullah bebas kamu zaman Mak Jali. Bebas, hilang wang pertaruhan lah. Saya nampak pun kali ini kalau bebas masuk pun hilang wang pertaruhan rasanya di Melaka ni. Tetapi UMNO menang dengan majoriti 1,805 iaitu 6,951, mengalahkan calon daripada PKR 5,146. PAS mendapat 3,080. Di sini yang dikatakan bahawa PAS nak jadi kingmaker ni lah Wabi. Cuba komen sikit ni kalau ini dia tengok result lah. Saya nampak lah itu keputusan yang lalu. Sebab 87% pengundi Melayu. Tetapi walaupun kita kata pengundi Melayu, tetapi tidak semestinya dia mengundi kingmaker tu sebenarnya. Yang saya nampak kerana kalau kita bandingkan dengan pilihan raya negeri yang akan datang, kemungkinan kita tidak boleh bersandar lagi kepada keputusan-keputusan yang lalu. Kerana dahulu kita lihat isu-isu 1MDB dan sebagainya. Jadi hari ini isu-isu itu sudah tidak ada. Dan timbul pula isu-isu baru. Isu baru ni adalah isu Pandora Papers. Lepas itu pula performance. Contohnya. Ketika PH memerintah, dijolok sampai jatuh. Tetapi tukang jolok bila berada di atas, dia merasakan siapa yang kena jolok. Jadi bermakna performance itu akan menentukan sama ada mereka boleh kekal ataupun sebaliknya. Macam saya kata tadi lah, macam kita di Perak ni Wabi, sekali mengundi Perak dapat 3 orang Perdana Menteri, 3 orang Menteri Besar. Tapi alhamdulillah kawasan Wabi sekali mengundi satu orang yang sama, tetapi tempatnya bertukar. Itu saja. Jadi satu je lah Satu je. Cuma kali ini Wabi berada di Dewan-Dewan Negeri, ada berucap Wabi baru-baru ni. What is your discourse in the Dewan Negeri Wabi? Apa you punya perjuangan Wabi? Untuk apa tu? Untuk rakyat lah kawasan you. Sudah pasti. Yang kita bawa ialah kesejahteraan rakyat, kemakmuran negara ataupun negeri. Sebab itu walaupun COVID, apabila kita sama-sama membincangkan belanjawan 2022, apa fokusnya ialah walaupun sumber pendapatan sudah tidak seperti sebelum yang dulu, tetapi saya menyarankan bahawa antaranya ialah aset negeri itu perlu diurus dengan baik. Tidak ada ketirisan dan sebagainya. Tidak ada ketirisan, tidak ada penyelewengan. Kerana kalau kita melihat bahawa kelemahan-kelemahan yang lalu, contohnya MAPS itu sendiri, yang mana terpaksa ditanggung oleh kerajaan negeri, sebanyak kalau tak silap ialah
0.53 bilion. Iya. Bermakna 530 juta. juta. Kerajaan negeri tanggung. Maknanya kerana maps pada saya sudah winding up lah. Jadi bermakna yang ini perlu dielakkan. Urus takbir mestilah amanah. Cik, amanah saja Wabi. Mestilah kesetiaan kita dalam UMNO. Yang beramanah. Amanah pun dah jadi kawan kita, tak ada masalah. Maksudnya amanah itu satu perkataan yang dipakai untuk semua. Bukan untuk parti saja. Beramanah untuk penyatuan bangsa Wabi. Kita Melayu kekal bersetia dan bersatu. Saya sebenarnya dengan Cikgu Yahya ni satu perkara tadi saya melihat, saya kata cikgu kalau dia wakil rakyat, dia buat kerja, memang saya memang melihat, saya tahu melihat daripada laporan media sosial waktu musim Covid, saya nampak Wabi masuk menjelajah, boleh katakan keseluruhan kawasan. Okey. Ambil sikit saja. Khutbah Jumaat yang baru ni semalam. Di Perak, semalam di Perak menyatakan kepimpinan Rasulullah itu sendiri. Duduk di front line. Jadi bermakna rakyat dipayungi. Rakyat dijaga. Jadi pemimpin mesti ke hadapan. Setelah kalau peperangan dahulu pun, kepala-kepala keperang ni adalah berduduk di hadapan, bukan duduk di belakang. Dan saya Wabi, saya melihat bahawa pemimpin itu dia mesti merasai nadi jiwa rakyat yang diwakili. Jadi saya tengok Wabi, cuma saya nak tanya Wabi, daripada jumlah 300,000 baku makanan, Wabi dapat 300,000 ke Wabi? Tak. Dewan Negeri tak ya, Parlimen yang dapat 300,000. Dewan Negeri kita diberi hari itu dalam Covid dah. COVID. Untuk bakul makanan. Dia bukan dalam bentuk bakul, tapi bentuk wang lah. Lebih kurang dalam 50,000. Oh, 50,000 saja. Mana kalau dikalikan dengan satu bakul tu 100, itulah jumlah bakulnya. Sedangkan rakyatnya? Di sini adalah pengundi saja dah 44,000. Panjang. Petek dah kata orang Perak je. Jadi walaupun kita meletakkan prioriti. Bukan meletakkan parti. Jadi apa parti pun kita tidak kisah. Kita merentasi parti dan kita sanjungi atau santuni mereka yang amat memerlukan. Itu prinsip. Tak, saya dapat laporan sebab saya pun ramai keluarga di sini Wabi. Saya bertanya juga macam mana Cikgu Ya ni dia buat kerja tak je. Saya mengharapkan ada juga kalau keluarga saya kata tak sampai apa Cikgu Ya. Modal saya lah. Rupanya tak ada lah Wabi. Saya mengucapkan tahniah pada Cikgu Ya kerana menyantuni kehidupan rakyat dalam ekonomi yang begini merusut. Rakyat mengharapkan kepimpinan. Sebab itu saya katakan tadi, pemimpin harus mempunyai menjiwai resah rakyat. Pemimpin harus merasai setiap apa yang dialami oleh rakyat. Bukan setakat simpati, but empathy. Simpati tetapi empathy. Itu yang lebih penting Wabi Kalau nak jadi pemimpin yang betul-betul menjiwai rakyat. Wabi kadang-kadang bila Wabi ke pasar apa semua tu, ada orang tegur Wabi ke? Ni nak tanya pengalaman, saya bukan wakil rakyat. Yang tegur siapa? Perempuan. Hai gatel juga rupanya. Sebab cara tanya tu. Kita mungkinlah yang selalu kita santuni tu dia tegur lah. Mungkin yang jarang jumpa tu mungkin dia lupa. Sementara pula pakai mask. Tak apa kenal. Kalau tak pakai mask dari jauh dah YB kan. Seronok juga jadi YB. Boleh cuba. Saya tak sanggup. Saya tidak sanggup untuk menjadi YB kerana saya tak punya waktu. Ni untuk buat live hari-hari pun YB mencungap. Macam mana Wabi nak menyantuni bukan senang. Berapa kawasan sekeluasan yang Wabi wakili? Daripada Kayan tu sampailah ke Telaga Nenas. Dan daripada sempadan Astaka sampailah hampir ke Lumut Pundut itu. Kalau kita tengok di Dun Pangko sekitar 22-23 ribu. Dun Pangko punya pengundi. Bagi Dun Pasir Panjang 44 ribu. Double, almost double. Jadi kalau menang Dun Pasir Panjang tu kira
teritorinya besar lah. Kita telah pun bersiaran selama 1 jam bersama. Tengok Wabi ya, masa berjalan begitu pantas, tak terasa Wabi. Petang tadi kita sama-sama makan ketam, makan tiram, dan saya pun minta kalau boleh Wabi jagalah kampung saya tu Wabi. Usahakanlah sebaik mungkin Wabi. Kampung saya itu kampung tradisi, kampung kekal yang masih mengekalkan ciri-ciri desa permai, di mana rakyatnya adalah rakyat yang menggambarkan bahawa inilah warga masyarakat Malaysia yang diidamkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. So Wabi, anything you want to say for the last saying? Jadi beginilah. Ya. Apabila kita diberikan amanah. Ya. Amanah lagi. Kita dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Dan ambil contoh. Ya. Apabila kita menjadi YB, katakan kita tidak melaksanakan tugas dengan baik, amanah dengan baik. Ya. Ibarat kita pergi ke Mekah, menunaikan haji, tetapi tidak beribadat sepenuhnya, balik baru menyesal. Jadi YB, kalau tidak melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, apabila tidak menjadi YB, ada loophole yang kita sahaja yang ketahui. Dan disitulah penyesalan dan tidak berakhir. Jadi jadilah seorang YB yang betul-betul mahu mencurahkan baktinya kepada rakyat dengan berapa? Dengan setulus hati, dengan perasaan yang terbuka, dan tidak memandang siapa saja, kerana itu adalah, walaupun kita menang satu undi, mereka adalah rakyat yang kita wakili. Nampak gayanya Ya Muhammad, saudara Ahmad Sabu. Wah, ini kuat sangatlah dia kempen untuk amanah ni. Saya kadang-kadang terkesima. Ada kalanya saya ni juga terkedu. Maklum sajalah saya orang UMNO. Baik, saudara. Ingat dah tukar parti ni? Dia tidak. Saya tidak akan menukar parti saya. UMNO kini, dulu dan selamanya. Hidup UMNO, tetap UMNO. Bagi saya, bagi kita mencurahkan bakti kerana selama 60 tahun lebih UMNO telah pun menzahirkan berjasa, dan bagaimanapun kita menyantuni juga parti-parti yang lain. Kita boleh berbeza pendapat, tetapi we must agree to disagree. Teman, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam Wabi. Ya.